Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini ibu ayah semua dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitu tazkirah dan tahlil arwah. InsyaAllah seperti biasa di petang hari Jumaat yang penuh berkat ini, di satu waktu yang sangat-sangat istimewa ini, di satu waktu yang sebahagian ulama mengatakan selepas asar hari Jumaat ini adalah waktu yang baginda Nabi SAW sebutkan tidak berdoa di waktu tersebut. Di hari Jumaat ada satu waktu yang tidak berdoa di waktu tersebut oleh seseorang, melainkan Allah akan ijabah doanya. Subhanallah tuan, petang hari Jumaat selepas asar ini adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Jadi insya-Allah kita akan isi dengan sedikit pengisian tazkirah dan juga kita akan bersama-sama membaca Yasin dan kita akan teruskan dengan bacaan tahlil dan doa arwah insya-Allah. Jadi kita berdoa bukan hanya untuk kita yang masih hidup, tetapi juga kita berdoa untuk mereka yang telah mendahului kita di kalangan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Baik ibu ayah semua, InsyaAllah program kita di petang hari ini kita akan mulakan dulu dengan bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, iaitulah Tuan Guru saya sendirilah tuan. Beliau dah meninggal dan inilah sejarah kehidupan beliau. Apa pentingnya kita membaca kisah-kisah orang soleh, membaca sejarah-sejarah orang soleh. Boleh ke Ustaz? Benda ni bagus ke Ustaz? Ya tuan-puan. Kenapa? Apa dalilnya Ustaz? Sebab dalam Al-Quran Allah ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kisah para nabi dan kisah-kisah orang yang soleh yang ada sebelum baginda Nabi SAW. Situ nak tunjuk penting kita mendengar kisah. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak sangat kisah-kisah isi dia. Selain daripada hukum hakam, banyak cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Oleh sebab itu, kita juga dalam hidup kita penting dan kita perlu untuk mendengar kisah-kisah orang soleh. Kisah-kisah orang soleh, sejarah kehidupan mereka, tentang keindahan akhlak mereka, tentang perjuangan mereka, itu disebut dengan manaqib. Manaqib ni kisah-kisah yang baik. Kisah-kisah yang baik. Kisah ni kisah nyata. Bukan dongeng yang direka-reka, itu tak. Tapi ini adalah contoh orang yang dulu dia pernah hidup, ini yang dia buat. Jadi ini juga termasuk di antara menyebut kelebihan orang yang telah meninggal dunia. Menyebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Nabi pernah sebut, kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di kalangan kalian. Kita sebut tentang pakcik kita, oh dia baik. Tentang makcik kita, oh dia baik, dia tak pernah tinggal tahajud contoh. Dia tak pernah tinggal solat duha contoh. Dia rajin baca Quran. Orang dah meninggal, kita sebut kebaikannya. Boleh tak? Boleh. Bahkan Nabi suruh sebut kebaikan orang yang mati di kalangan kalian. Waqufu an masawihim. Tetapi tahan lidah kalian. Tahanlah diri kalian daripada menyebut tentang keburukan. Yang buruk-buruk, yang tak elok jangan sebut. Yang baik-baik sebut. Adapun Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam manaqib ni, beliau memang seorang tokoh yang hebat. Perjuangannya untuk agama, akhlaknya, bila kita baca, mudah-mudahan menambah lagi kepada semangat kita untuk buat perubahan dalam diri kita. Boleh kita jadikan
akhlak beliau ini sebagai tauladan dalam hidup kita, insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan masuk kepada bacaan manaqib kita di petang hari ini. Tajuk besar yang kita tengah bahas sekarang ini ialah sebahagian daripada akhlak beliau, yakni akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan yang kita akan baca di petang hari ini ialah muka surat 54 yang ada kitab manaqib, bukan muka surat 54, iaitulah akhlak beliau selalu memuliakan tetamu. Ini di antara akhlak Tuan Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, beliau sangat-sangat memuliakan tetamu yang datang bertamu, sama ada ke rumah beliau ataupun ke pondok beliau. Ni, bertamu sebagai tetamu peribadi ke yang datang ke rumah ataupun tetamu yang nak melawat pondok, beliau memang sangat-sangat memuliakan tetamu yang datang. Dan tak kisah siapapun yang datang tadi, orang yang ada jawatan ke, yang tak ada jawatan ke, orang yang dipandang ataupun orang biasa ke, semua dimuliakan oleh beliau. Ini di antara akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, macam mana kisahnya kita dengar. Di antara keindahan akhlak Tuan Guru, seperti biasa akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu memuliakan tetamu. Ada ramai tetamu-tetamu yang datang kepada beliau dengan bermacam ragamnya. Ada yang ingin mengambil ijazah ilmu, ada yang sekadar ingin mengundang beliau untuk mengisi ceramah. Tidak jarang juga ada orang yang datang untuk menjual sesuatu atau berniat untuk meminta wang untuk pulang ke rumah. Okey, baik. Itu tuan-tuan. Tetamu ni yang datang jumpa dengan kita ni, dia macam-macam ragamnya. Kan? Ini ada orang yang datang jumpa dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ada orang yang memang datang nak ilmu, dia nak mengambil ijazah ilmu. Ini dimuliakan. Kan? Ada yang sekadar ingin menjemput, jemput ceramah dekat masjid ke, dekat surau, dekat rumah ke. Datang juga tetamu ni. Nak menjemput. Kadang ada juga orang yang datang nak jual barang. Ini datang-datang, promote barang ternyata. Okay. Datang-datang, dia nak jual barang kat kita. Ada. Dan ada juga orang yang datang kepada Tuan Guru ni, orang yang saja minta duit. Ialah tahu Tuan Guru ni baik, datang-datang buat muka sedih, buat kisah sedih, minta duit. Minta duit. Minta duit apa? Tolong bagilah. Tak boleh bagi banyak, tak apa. Sekadar saya dapat balik rumah sudahlah. Ni kan. Buat muka sedih. Itu pun juga dimuliakan. Dimuliakan. Maksud dimuliakan tu tak dihalau. Balik. Pergi sana. Tipu ni, scammer ni. Tak balik. Tak. Layan elok. Kan? Layan elok. Bagi masa. Ni bagi masa. Orang datang ni kan. Bagi masa. Layan elok. Semua apa, tak kisahlah apa-apa pun yang datang, apa-apa pun hajatnya, semua dimuliakan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan memuliakan tetamu ni tuan, memang disuruh dalam Islam pun. Memang disuruh dalam Islam pun. Disuruh dalam Islam, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia muliakan tetamunya. Jangan pandang orang kata apa, pandang bulu. Ni aku muliakan, yang ni tak. Ni nak menjual barang. Tak apa, tak payah layan. Yang contohnya. Tak, semua dimuliakan. Semua dilayan dengan baik. Macam tu. Itu akhlak yang disuruh dalam Islam dan dipesankan serta diwasiatkan oleh Nabi SAW. Disuruh. Memang macam tu. Bahkan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, time saya mengaji dekat Pondok Yasin, ni, bila kita nak buat majlis, kan macam-macam, ada majlis ilmu pengajian akbar, ada majlis haul. Beliau selalu, orang sekarang sebut ni apa, briefing lah kepada murid-murid ni, bagi, tunjuk, ajar macam mana cara memuliakan tetamu. Dia kata beliau selalu sebut hadis Nabi yang saya sebut tadi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah."
Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Diajarlah macam mana bila jumpa orang. Orang tengok-tengok sana, tengok sini. Jangan diam je, Tuan Guru kata. Syekh Fahmi kata, tanyalah apa yang saya boleh tolong. Macam tu. Semua diajar semua untuk cara-cara memuliakan tetamu ni bila datang ke pondok. Lebih-lebih lagi bila ada majlis, bila ada program di pondok. Kami pelajar-pelajar ni memang dididik macam mana cara memuliakan tetamu. Semua dibagi tahu apa yang patut dibuat, apa yang kita kena cakap dengan tetamu ni. Masya-Allah. Itu diajar oleh beliau kepada murid-murid beliau, dan diri beliau pun memang sangat-sangat memuliakan tetamu. Baik, seterusnya. Kesemua mereka disambut oleh Abuya dengan baik dan berlapang dada, dan mereka selalu mendapatkan apa yang mereka hajatkan. Tidak jarang tetamu yang datang untuk meminta wang, melainkan beliau memberi tetamu tersebut sekadar kemampuannya. Ni semua semua dipenuhi hajatnya. Yang datang menjual barang mungkin tak boleh beli, tetapi dilayan dengan baik, bagi minum, bagi jamuan, macam itulah. Bukan semua barang kita nak beli kan. Orang nak ni ustaz, saya jual kereta baru ustaz contohnya kan. Kita nak beli tak mampu, tapi kita layan dengan baik. Orang jual obat ni, jual obat tu, kita tak beli, tapi kita layan tetamu tadi dengan baik. Bahkan ada yang nak minta tolong, nak minta duit tadi, memang akan diberi. Sekadar kemampuan lah, bukan bagi banyak sangat. Kan, tak apa, saya pergi bank dulu, saya ambil duit letak. Apa yang ada bagilah. Kan, tetamu ni minta tolong, jangan dikecewakan tetamu yang datang. Macam itulah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam hidup beliau sangat-sangat memuliakan tetamu. Ni kita bila ada orang nak jumpa dengan kita, bila ada orang datang bertamu ke rumah kita, kita muliakan dia. Kita muliakan dia. Dan kita ni pula, kita yang nak datang berziarah ke rumah orang ni tuan-puan, lagi-lagilah yang nak kita ziarahi ni Tuan Guru. Kan? Kita fahamlah Tuan Guru ni dia punya sibuk tu lain macam. Macam-macam benda dia kena buat. Macam-macam kerja dia nak siapkan. Kita nak datang ni, paling kurang kena maklum dekat dia. Maklum dulu. Kan? Contoh kan, ustaz, contoh. Ataupun yang nak kita jumpa ni, ustazah, saya nak datang. Besok boleh ke nak jumpa? Kena bagi dulu. Kena bagi tahu dulu. Mungkin ustaz atau ustazah ni jawab, okey boleh. Pukul berapa? Tanya lagi. Bukan setakat boleh saja terus datang. Tak tanya lagi pukul berapa. Okey, boleh datang pukul 10 sampai pukul 11. Contoh ustaz ataupun ustazah tu bagi tahu. Kita kena datang waktu tu lah. Jangan suruh datang pukul 10 sampai pukul 11. Pukul 11.30 baru datang. Bila dah datang, saya dah ada depan rumah ni. Lah, ustaz ataupun ustazah tu yang tak jadi datang. Suruh pukul berapa tadi temu janjinya? Pukul 10 sampai pukul 11. Dia datang pukul 11.30. Kan? Yang ni, lepas tu nak datang-datang jumpa tak boleh. Saya ada orang yang macam tu tuan. Dia on the spot kan? Saya dah depan rumah ni. Kita tengah dekat Langkawi. Di depan rumah. Lah, nak datang tak bagi tahu kan? Kita dah dekat Langkawi ni, baru nak datang berjumpa. Kadang call ni. Call banyak kali, 2-3 kali call. Kita tengah drive, macam mana nak angkat? Kita tengah drive ni dia call kan. Dia patut nak call tu, message dulu. Boleh ke saya nak cakap? Kan macam tu. Cakap, okey boleh. Boleh ke saya nak cakap? Boleh. Bila? Tanya. Sekarang. Call lah sekarang. Ni tak, main call je. Kadang time call tu pukul 12.30 malam. Kita nak tidur. Dia call. Lepas tu, bila kita tak angkat, sombong lah sekarang. Dah berjaya macam tu, lupa dengan kawan. Padahal kawan yang tak ada adab nak datang berjumpa kan. Macam tu lah orang tu buat. Jadi, kita yang nak bertamu ni, yang nak call ke, nak bertanya kabar ke, kenalah tengok masa. Kadang tu buat, time saya tengah live ni, ada juga orang call. Orang call, lepas tu tak diangkat. Ustaz ni tak layan orang. Kita tengah live, tak layan apa benda. Macam mana nak layan? Kecuali yang memang betul-betul emergency lah. Saya kadang pun time emergency tu saya minta izin. Tuan-tuan minta maaf saya nak balas mesej sekejap. Yang tu emergency lah kan.
Tak apa. Yang ni dia saja nak call macam tu. Kena ada adab. Kita yang nak bertamu ni kena ada adab. Bila orang tu dah bagi tahu dekat kita masa ni daripada sampai sini 1 jam. Pukul 10 sampai pukul 11 datang pukul yang tu. Kan? Mungkin pukul 11 tu dia ada temu janji dengan orang lain. Dia nak pergi ni, dia nak pergi tu. Ni tak. Suruh pukul 10 sampai pukul 11. Dia datang pukul 11.30. Kan? Dia datang pukul 11.30. Lepas tu bersembang lama pula. Tuan rumah ni rasa serba salah. Aduh, aku nak buat ni pula. Nak buat ni pula banyak. Jadi orang ni rasa dia fikiran ke lain. Tak boleh nak melayan tetamu dengan sepenuh hati lah orang kata kan. Macam tu. Kita yang bertamu ni kena jaga adab juga bila kita nak bertamu dengan orang. Ni tuan-puan. Dan kita pula bila ada orang nak datang berjumpa, seboleh mungkin kita kena layan dia, kena bagi masa untuk dia. Sebab itu disuruh di dalam agama Islam. Baik, seterusnya. Padahal menurut kami, tetamu tersebut hanyalah berpura-pura mencari pelbagai alasan untuk meminta wang sahaja. Tetapi begitulah akhlak beliau. Selalu mengkabulkan apa sahaja hajat mereka kerana beliau berbaik sangka kepada mereka. Ni. Kita nampak ada orang ni, ni datang saja ni. Jenis orang yang memang suka minta-minta. Minta dekat Tuan Guru, bagi je. Bagi je. Minta ni apa hajat, bagi je. Bukan orang bagi, orang minta, bagi je apa yang dia nak. Kita nampak dekat muka ni memang bukan orang betul ni, tapi bagilah. Yang saya dah pernah cakap sebelum ni, orang yang meminta kat kita walaupun scammer, kita bagi, kita tetap dapat pahala tuan-puan. Tapi saya pesanlah dekat ibu ayah ni. Tadi sebelum saya live ni ada seorang makcik, followers kita lah, yang follow program saya, beritahu lah. Ada orang yang minta dekat dia, minta derma dekat makcik ni. Lepas tu dia pun bagi, kesian. Makcik tu kata macam, yelah baby tak ada pampers, nak beli pampers pun tak boleh kan. Saya cakap bagilah. Saya pun kalau ada orang minta macam tu bagi. Tapi saya bagi tak banyak tuan-puan. Banyak orang minta ni memang banyak. Lagi-lagilah nombor telefon saya ada dekat Facebook ni kan. Ramailah orang minta, orang call. Hari tu time saya tengah sibuk-sibuk ni ada orang call. Dia call, dia tanya, Assalamualaikum, ni siapa? Dia yang call saya. Dia yang tanya saya ni siapa. Saya cakap pelik. Saya cakap ada apa boleh tak saya minta tolong sikit ni. Saya cakap sudah. Yang ni dia yang call, dia yang tanya pula. Kan patut kita yang tanya ni siapa yang call kita ni kan, nombor pun tak save. Macam tu lah tuan-puan. Kan macam-macam lah alasan nak bagi. Kita bagi pahala tu, pahala. Tapi bagi jangan banyak, tu je saya pesan. Tuan-puan, jangan bagi banyak-banyak. Kalau dia memang betul, kita dah tolong. Memang betul kesusahan, kita dah tolong. Kita tak rasa bersalah. Dan kalau dia tak betul, kita dah dapat pahala sedekah dah. Ni, kita dapat pahala sedekah dah. Dan dalam live ni selalunya tuan-puan, live saya ni sekarang ni saya peringatkan pada semua, ada apa nama Facebooknya sekarang? Dia tukar-tukar nama kan? Tukar-tukar nama. Hamba Allah. Hamba sekarang ni hamba Allah kan? Pakai bahasa Arab pula tu, tulis bahasa Jawi ya. Hamba Allah tu jangan bagi tuan-puan. Itu memang scammer. Bukan dekat page saya ni saja, dekat page live ustaz-ustaz yang lain pun memang dia akan keluar. Dan alasan daripada 2 tahun lepas sama, benda yang sama. Tak boleh bayar rumah lah. Yang tu memang sah-sah scammer. Tak payah bagi tuan-puan. Tak payah bagi. Ni tak payah bagi. Dan ada yang makcik baru mesej saya tadi, dia kata, Ustaz, apa kata kalau kita buat sumbangan dekat orang-orang yang susah di kalangan yang minta-minta ni. Saya kata mohon maaf lah makcik, untuk buat kutipan kepada personal orang saya memang tak boleh. Contoh kan, ada seorang makcik, saya susah Ustaz, tolong buat kutipan pada jamaah Ustaz ni, sahabat-sahabat LSS ni tolong bantu. Memang saya tak boleh. Kalau untuk Ustaz tu ada madrasah, saya tolong. Untuk pondok Yasin, saya tolong. Dan semua tu tuan ada audit. Bukan kita saja-saja minta. Semua ada audit. Satu ringgit, RM2 semua ada catatan. Semua ada catatan. Bukan saja-saja minta, semua kita ada audit. Tapi kalau personal orang tu, contohnya minta untuk Puan Hafizah contohnya kan, tengah sakit ni, saya pun buat kutipan bagi dekat Puan Hafizah.
audit semua tak ada, orang tu pun saya tak kenal, memang saya tak boleh nak bagi buat. Saya sendiri saya akan bagi. Saya sendiri saya akan bagi. Tapi saya takkan ajak orang untuk bagi sebab saya sendiri tak kenal orang tu. Ni, itu yang saya nak ingatkan. Jadi lepas ni jangan ada lagi yang minta Ustaz tolong buat kutipan. Minta maaf, saya minta maaf, saya tak boleh buat. Nanti salah orang kata silap hari bulan saya yang akan disalahkan orang. Oh, Ustaz buat kutipan bagi derma dekat tu 10,000 dekat orang tu. Dia tu scammer. Kan. Orang mulalah tuding. Ni Ustaz ni minta kutipan tengok. Terbagi dekat scammer. Saya juga yang kena derma. Walaupun ibu ayah dapat pahala je. Tapi nanti masalah besarlah tuan-puan. Sebab apa? Semua tu tak ada audit. Kita susah nak buat kutipan. Tu saya nak bagi tahu dekat ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jangan ada minta maaf awal-awal lagi. Kalau ada yang minta macam tu, memang saya tak boleh nak penuhi. Dan saya, ni tuan-puan, dalam hati kecil saya, memang ada niat nak tolong. Terlebih lagi kepada keluarga IMSS. Dan saya kata, dekat makcik yang minta tu, saya kata saya yang akan hantar bantuan ni ke rumah orang tu. Tak ada transfer, tak ada. Saya akan tengok keadaannya sendiri. Saya akan ajak tim saya. Tiap hari saya buat macam tu, tak boleh buat kerja kita. Mungkin dalam setahun tu 2-3 kali saya akan ajak tim saya pergi ziarah mana-mana keluarga IMSS yang susah. InsyaAllah. Ini belum lagi jalan. Belum lagi program ni tak jalan lagi. Tapi nanti insyaAllah saya akan tengok sendiri keadaan orang tu, kita akan bantu. Boleh tak? Macam mana? Ustaz Hafiz, Ustaz Aslam. Boleh? Setuju insyaAllah. Tapi saya memang akan tengok sendiri orang tu. Kita akan bantu tolong. Kita akan tolong. InsyaAllah. Tapi kita khaskan untuk keluarga IMSS lah tuan-puan. Ustaz, keluarga IMSS je ke Ustaz? Orang yang follow Ustaz je lah. Yang tak follow tu tak tolong lah. Tak bagi orang lain tolong. Bukan kita tak tolong. Kita bagi orang lain untuk tolong. Bukan semua benda kita nak tolong. Kita bukan orang besar macam Ustaz Ibit Liu. Kan? Kita setahun 2-3 kali tu pun syukur dah lah kita boleh jumpa. Dan saya tahu tuan-puan, di antara orang yang follow program saya ni memang ada orang yang betul-betul susah. Tapi demi Allah saya cakap dia tak pernah minta kat saya. Tu. Saya tahu. Dan memang daripada dulu lagi follow, dia tak pernah minta. Tapi dia cakap, Ustaz tolong simpan untuk makcik. Contoh saya baru ada produk baru, contoh bag. Baru-baru ni bag. Ustaz tolong simpan untuk makcik, makcik tak ada duit lagi. Nanti bila duit zakat sampai kat makcik, dah masuk, makcik asnaf. Makcik akan bayar. Tolong simpan dulu. Makcik minat beg tu. Saya suruh staf hantar je beg tu. Hantar je. Bagi je kat dia. Saya tak cakap pun saya bagi ke apa ke. Hantar je kat dia. Tengok tuan-puan. Kan? Bila duit tu masuk, dia memang betul transfer. Ustaz ni bayar. Alah, saya cakap makcik tak payah bayar. Tak apa, saya bagi je. Tapi saya tak cakap. Nak tengok dia betul ke tak betul. Dan yang ni dah berkali-kali macam tu. Kitab ke apa ke. Bila dia minta, saya suruh staf untuk bagi je. Post je dekat dia. Dia janji saya akan bayar nanti bila dia dapat. Subhanallah. Dia memang bagi tahu tentang kesusahan dia, tapi dia tak minta. Ni orang yang betul-betul susah. Yang ni saya nak jumpa. Yang ni saya nak jumpa. Yang tu yang kita patut orang kita jumpa Ustaz lah. Bukan yang tunjuk kesusahan minta. Minta scammer lah itu tu buat. Yang ni yang macam tu yang saya nak jumpa tu buat. Macam tu saya nak jumpa orang. Dia susah. Dia memang bagi tahu dia tengah susah, tapi dia tak minta. Dia tak minta, Ustaz, boleh tak bagi makcik free bag tu? Tak. Dia kata makcik akan bayar nanti bila makcik dah ada duit. Memang dia transfer tuan. Dan kejadian ni bukan sekali, 2 kali. Yang ni memang orang macam ni saya nak jumpa. Tapi masa tak ada lagi. InsyaAllah kita akan tolong, kita akan bantu apa yang kita mampu. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu ayah semua, panjang pula cerita kita tadi. Sebab berkaitan tadi tentang akhlak Syekh Fahmi, beliau tak tolak. Orang yang meminta kepada beliau akan bagi. Tapi bagi yang berpatutan lah. Jangan bagi terlampau banyak. Kita tak tahu macam mana background dia, macam mana keadaan dia. Tapi bagilah sekadar yang yang membuatkan dia tak adalah hampa. Tapi kalau saya peribadi, orang minta tolong kutip derma untuk seorang ni, minta maaf saya tak boleh. Saya sendiri bagi, tapi saya nak ajak orang untuk bagi, tak boleh. Sebab ada apa-apa masalah, saya yang akan kena nanti tuan-puan. Sebab saya ajak. Melainkan dari untuk pondok, untuk madrasah. Yang ni mereka memang ada audit. Memang dikira betul-betul.
Yang tu tak apa, tak ada masalah lah. Madrasah tu jawablah kalau ada apa-apa. Bukan saya tolong je. Tapi kalau persorangan ni orangnya dah tak ada, kita nak cari kat mana? Kan? Itu masalah nanti. Jadi saya beritahu siap-siap ni supaya ibu ayah semua tak kecil hatilah bila ada yang minta macam tu dekat saya. Baik ibu ayah semua, setakat tu dah dulu untuk bacaan kitab manaqib kita di petang hari ini.